Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan sahabat ini, beri Allah sekalian syukur kepada Allah kerana beri pada kita peluang pagi ini untuk bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan menyuburkan iman. Assalamualaikum Fahmi Misbah, Hamidah Abdullah, tuan dalam perjalanan ke ofis barangkali ya, atau sedang berehat ataupun baru menghantar anak ke sekolah. Tolong bagi respon pada kuliah kita ni. Adakah didengari dengan jelas? Yang Mulia Raja Ruzlin, jemput hadir, panggil kawan-kawan kita untuk dengar sesama. Walaupun mungkin pagi ni dalam kesibukan menteri Qiyamul Lail mengantuk, mai hadir majlis ilmu kaum ibu muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian. Nuraini Jaafar, Nur Salan, Cikgu Nuraini, Rafisha Osman, Nur Hadiat, Abdullah, Aisyah Rahmat, semua yang hadir ya. Jelas ya? Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Jelas ke? Cuba jawab lagi. Siti Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, Muhammad Salih Bakar. Taib, jelas. Ara, Eja Ishak, Suraya Harun, Assalamualaikum semua. Jemput kawan-kawan kita hadir sama, mudah-mudahan ada satu jariah ilmu yang kita lakukan pada pagi ini. Kerana sedekah tu bukan setakat bagi pada wang, tapi juga melibatkan ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang dimanfaatkan. Lebih baik lagi kalau ilmu itu dapat diamalkan oleh seorang. Saya nak bagi satu kisah motivasi lah tuan. Ya, Azzah, Alhamdulillah semua. Satu hari seorang ulama yang terkemuka ditugaskan untuk berdakwah jauh dari bandar. Perjalanan ni tidak boleh dilakukan dengan kapal terbang, dia kena menaiki kereta. Jalan itu masa 18 jam, berhenti, tidur, sambung balik semula, berhenti rehat, pergi semayang, 18 jam. Ya, tiba di tempat yang ditentukan untuk dia berdakwah itu, alangkah kecewa dia kerana melihat orang yang mendengar kuliahnya itu semuanya di kalangan Arab Badui. Ni cerita orang Arab lah. Tak peduli, ada yang duduk jaga mengulit unta dia, ada yang minum shisha, ada yang bersembang-sembang, ada yang buat tak tahu. Orang Arab Badui, Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan, Allah menceritakan surat Taubah bahawa golongan Arab Badui ni mereka tu dekat dengan kufur dan juga nifaq. Kerana bagi mereka yang penting ialah al-fulus, segala-galanya, duit, kambing, unta, itu sebahagian daripada Arab Badui tuan ya. Tajudin syukur sama semua. Terima kasih yang kirim star pada saya pagi ni. Dengar ke kuliah saya? Tolong jawab. Jangan biarkan nanti di tengah-tengah buat cakap tak jelas lah Ustaz. Abdul Aziz, Al-Sida, Zainuddin. Jelas ya? Harap jelas suara saya kedengaran kepada tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat semua. Tolong jawab lah. Jelas tak? Okey, jelas. Ilwida Batu Nisan. Wadah buat ni Mereka Batu Nisan. Assalamualaikum semua Okey, sangat dengar dengan jelas. Terima kasih. Jangan lupa share pada teman kita tau. Moga adalah jariah pagi ni. Maka kembali kepada kisah ulama' ni tadi, dia pergi berdakwah jauh. Nak sampai pun memang bercinta lah perjalanannya, ibarat orang kata pada hari ni. Jauh. Beribu batu. Perjalanan jauh sangat. Dan bila menyampaikan dakwah, orang yang ada kat situ semua buat bina tak bina je, lebih kurang je dengar. Tak boleh peduli pun. Allahu Akbar. Sedihnya tuan guru ni. Maka dia pun menyampaikan kuliah tu tentang satu topik. Kemudian dia pun balik ke Riyadh semula. Peristiwa berlaku kat Saudi Dia balik semula ke Riyadh. Maka 365 hari kemudian dapat lagi seruan untuk berdakwah di tempat itu yang ditentukan. Dan dia pun fikir dalam hatinya, Allah, jauhnya berjalan, tapi orang kat situ tak ambil manfaat pun kuliah disampaikan. Jelas dari Pendang. Alhamdulillah, Pendang, Kedah. Apa khabar orang Kedah? Macam mana cakap Kedah, saya pun tak kerti tuan-tuan Nurida Aziz, barakallahu fikum. Yang pentingnya setahun kemudian dia dapat jemputan untuk berdakwah lagi di tempat itu. Dalam hatinya meronta-ronta mengatakan, tak payah pergilah, orang sini bukan peduli engkau pun, bukan suka dengan engkau pun, penatnya kau pergi. Dengar seolah-olah begitulah bisikan hatinya. Tapi dia menguatkan dengan mengingatkan dirinya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Terima kasih Nurman, terima kasih Rahimi Abidin, terima kasih sahabat dekat Facebook dan juga TikTok. Sokongan kalian penting untuk kita sebarkan dakwah ni, kalimah Allah di muka bumi ya. Tak kala ramai ustaz tak dapat tauliah. Saya pun tak dapat tauliah juga tuan-tuan. Baik. Jadi kita berdakwah kat sini, mudah-mudahan adalah manfaat yang boleh dikongsikan.
Baik, maka ulama ini pun pergi kali kedua dan dalam hatinya terfikir hadis Nabi, kalau seorang tu dapat hidayah dengan apa yang kau usahakan lebih daripada dunia seisi kandungnya. Tak apalah, aku berdakwah 100 orang, seorang dapat amalkan pun dah cukup baik berdasarkan hadis ni. Maka ulama ini pun Ridwan Muhammad Wagina Sikon, Nolawati Muhammad, Fisya Osman, semua yang hadir. Kosong pun ada nama kat TikTok ni. Syam Anis, salam semua. Embek, Rohimi, Roslan, Kamarudin, semua yang hadir. Terima kasih tolong share pada teman tahu, kerana topik ni penting sangat kita nak bincang pada pagi ni. Moga-moga ada satu manfaat yang boleh kita kongsi. Pendek je kuliah saya, tak panjang insya-Allah Dan kita boleh dengar, kita faham, kita boleh amal, kita sampaikan. Dan sekarang kita tolong sampaikan. Bayangkan kalau setiap orang ni menyampaikan kepada 10 orang yang lain, 10 orang menyampaikan kepada 20 orang yang lain, 20 menyampaikan 30. Ibaratnya gitulah tuan-tuan. Jadi mutawatir apa yang kita sampaikan ni, moga-moga kita sama-sama dapat memecah kebuntuan dakwah pada hari ini ketika tauliah tak dibenarkan begitu gini. Moga-moga ilmu tetap berkembang ilmu tetap sampai kepada semua kita. Alhamdulillah semua yang hadir. Terima kasih Johari Mahdi, terima kasih Ahmad, terima kasih Mustafa Kamil, Nordian, Diana, terima kasih Rozana kerana kongsi live ini. Salihuddin, terima kasih semua ya. Ana, terima kasih pada semua yang sampaikan. Ani, Samson, Abizas, semua yang hadir pada waktu ini, tolong sampaikan kepada teman-teman kita lain. Moga ramai dapat manfaat. Jadi ulama ni tadi dia pun pergilah berdakwah lagi, Ummu Akif, Rahimi Abidin, Alhamdulillah. Bila dia sampai, dia menyampaikan kuliah pada kali ini, tahun kedua maknanya, tak banyak perubahan. Masih lagi orang sibuk isap shisha lah. Yang pegang unta lah. Sedang mengulit kambingnya lah. Tak ada perkembangan sangat dalam dakwah kali kedua ni. Hatinya berkecamuk lagi. Ulama manusia tuan-tuan, kadang-kadang terasa juga perasaan macam tu. Faiz, ada saya minta tauliah Selangor tapi ditolak lah Baik. Jadi sekarang ulama ni pun nak pulang, dah habis kuliah, dia jamu dan dia pun dalam hatinya fikir, sudahlah, ini kali kedua, mungkin tahun ketiga besok ada ustaz lain yang boleh sampaikan ilmu ni, kerana aku ni tak dipedulikan sangat. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Tiba-tiba bila dia melangkah pergi ke keretanya, datanglah seorang Arab Badui itu berjumpa dengannya. Tuan Guru, terima kasih Tuan Guru. Last year Tuan Guru datang mengajar kepada kami satu zikir, dan saya telah mengamalkan zikir itu tanpa gagal setiap hari 365 hari. Maknanya sekurang-kurangnya orang itu mengucapkan zikir tersebut 365 kali. Apa yang saya ajar tahun lepas ni, saya pun tak ingat. Kata orang Arab Badui itu kepada Tuan Guru ni, ulama ni, tahun lepas Tuan Guru ajar saya ketika Nabi SAW berkata kepada isterinya Juwairiyah bintil Harith, yang mana Nabi melihat Ummul Mukminin Juwairiyah berdoa, berzikir, bertasbih, bertahmid daripada lepas subuh sampai matahari naik, tak bergerak, duduk kat situ. Ribuan tazkirah, ribuan zikir yang telah diucapkan. Maka Nabi bersabda kepadanya, maukah engkau kalau aku tunjukkan kepadamu satu kalimah yang kau bacakan lebih baik daripada apa yang kau amalkan tu? Ini yang saya sebut pagi semalam kan. Apakah zikir tersebut tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsi, wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kalimatun Muhammad. Terima kasih semua Tak apa, kita tak ada peluang tauliah pun tak ada masalah. Kita berdakwah lah dekat social network, media sosial yang ada. Apa payahnya? Tak apalah tuan-tuan, tutup satu pintu, 100 pintu terbuka untuk kita kan. Apa perlu kita bimbang? Mereka menjalankan kerja, nak buat macam mana. Kadang-kadang lurus bendul pun payah juga tuan-tuan yang boleh kat sekalian Yalah, nak cakap lebih pun tak boleh lah, nanti orang marah. Ramai sebenarnya para ustaz yang mendiamkan diri, tak diberi peluang untuk menyampaikan tazkirah, ditolak tauliahnya ramai. Bukan saya seorang, ramai lagi yang lain tuan-tuan. Tak kisahlah, tak ada masalah. Kita berdakwah kat sini, kita bincang kat sini. Harap tuan-tuan panjangkan supaya mereka yang lurus bendul dan tidak mahu melihat Islam berkembang ni dapat melihatlah bahawa mereka cuba untuk menutup Islam ni daripada berkembang. Tapi ibarat yang Allah gambarkan, bagaimana pokok itu naik tegak kamasali zar'in ajabal kufar nabatu. Jadi Allah menggambarkan dia seperti pokok yang tumbuh, pucuknya tak boleh dihalang lagi. Kalau salan Nafais Shop Abizas. Kita teruskan ruang yang ada banyak lagi insya-Allah Jangan bimbang.
Jadi bayangkan, ulama ini bila nak pulang terubat hatinya dan dia pun bertambah beriman dengan sabda Nabi SAW, iaitu lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Kalau Allah beri hidayah kepada seseorang itu dengan apa yang kau usahakan, saya lebih baik pada dunia isi kandungnya. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tak apa tuan, mereka menjalankan kerja. Ya, tak apa, mereka menjalankan kerja. Mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah, inayahnya kepada semua. Asal saja jangan ambil kepentingan itu untuk menindas orang lain, menzalim pada orang lain. Ya, Rasulullah Syarif, Alhamdulillah, Azizah Muhammad, Alhamdulillah semua. Melaka nak jemput doktor kuliah, insyaAllah lepas Ramadan ni saya pergi. Ramadan ni agak sempit waktunya, pack waktunya. Ya, Ustaz, jika kita ada hanya RM300, ke mana perlu diutamakan? Ni saya nak cerita kepada tuan-tuan tajuk ni. Dengar dulu Jadi dalam hidup ni begitulah, kita berdakwah, kita mengharapkan daripada Allah SWT segala balasan yang baik itu daripada Allah. Mari kita belajar sama topik ikhlas dalam infak, ya. Kerana infak adalah satu rukun untuk menjadikan ibadah Ramadan kita diterima dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mencapai takwa yang kita harapkan. Itu salah satu daripada program minda dan juga exercise yang kita kena lakukan. Mindset kita adalah kita kena rajin bersedekah, bukan pada banyaknya tapi pada ikhlasnya. Jom kita lihat, ya, ayat 261 surah Al-Baqarah. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, sekali lagi saya seru tuan-tuan buka pada jilid yang pertama, yang terdapat padanya juzuk 1 hingga 3 pada muka surat 718. Milikilah tafsir ni tuan-tuan sebagai satu usaha kita untuk memahami kalam Tuhan. Dalam ruginya kita hidup tanpa memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Saya menyeru tuan-tuan memiliki Allah yang dikasihi agar memiliki tafsir Ibn Katsir ni. Alhamdulillah kami telah menjadikannya dalam bahasa Melayu, Razali Jasmi, dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih dengan harga yang terbaik. Tafsir Ibn Katsir ni tuan-tuan dapatkan daripada salah seorang daripada kumpulan kita, ahli kumpulan kita ni yang menjadi dropshipper dan menjadi ejen untuk jualan tafsir Ibn Katsir. Namanya Ustazah Umi Fatih, no release. Dapatkan ni, tuan-tuan masuk kat Telegram, boleh berhubung dengan beliau. Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Baik. Allahu Akbar, cendawan. Moga Allah tempatkan ibu cendawan di tempat yang salih-salihah. Join dia, Yok Paris, tolong masukkan Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti boleh order dapatkan buku tafsir Ibn Katsir ni. Tafsir Ibn Katsir ni sangat berguna. Ni ada kat belakang saya ni. Nampak ni? Ni lengkap. Cantik, cetakan cantik ni nampak. Dapatkan tafsir Ibn Katsir satu set lengkap Baik, ayat yang kita nak tadabbur pagi ni ayat 261 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan harta jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas kurniaannya, lagi Maha mengetahui. Baik. Inilah perumpamaan daripada Allah berkaitan berlipat gandanya amalan bagi orang menafkahkan harta kekayaan di jalan Allah dengan tujuan mencari keridhaannya. Bahawa kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali ganda. Dia, iaitu Allah SWT berfirman, Masal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Sa'id bin Jubair berkata, iaitu untuk mentaati Allah. Sedangkan Makhul berkata, ini maksudkan itu adalah menginfakkan harta untuk jihad berupa tali kuda, persiapan persenjataan dan sebagainya. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita apa yang kita lakukan ibadah itu hanya kerana Allah SWT. Jangan lakukan kerana manusia. Kerana yang kita lakukan untuk manusia, ke akhirat besok Allah akan firmankan kepada kita, pergilah engkau kepada orang yang kau lakukan infak itu untuknya. Dia yang akan bagi engkau reward, bukan aku. Nak mudahkan faham, ya. Kita buat satu benda itu biar ikhlas kerana Allah SWT. Baik. Syabib bin Bishyar menceritakan dari Ikrimah daripada Ibn Abbas, dirham yang dipergunakan untuk jihad dan ibadah haji akan dilipat gandakan sampai 700 kali ganda. Ya, rupa-rupanya kata para ulama, Ibn Abbas contohnya, sahabat Nabi ni takkan ada kata kosong. Tema Buga Sakura, Rumah Pertiwiku, AKN, terima kasih semua yang hadir. Tak mampu nak sebut nama kalian semua. Kalian tak berhati, terima kasih kerana sokongan kepada kami untuk ikuti kuliah ni. Sebarkan, share kepada teman-teman. Terima kasih Bayang kalau seorang share pada 10 orang, banyak orang yang dapat
petunjuk hidayah dalam beramal, ya. Jadi jihad, infak untuk agama Allah ni dan juga pergi haji nilainya 700 kali ganda ataupun lebih, bergantung pada keikhlasan masing-masing. Yang Mulia Syarifah, ahlan wa sahlan. Ya, Zaina Jamal, ahlan wa sahlan semua. Jadi yang dimaksudkan dengan 700 kali ganda tu, nombor satu, berinfak pada jalan Allah. Yang kedua, pergi haji. Jadi nak pergi haji sekarang tuan-tuan, jangan tangguh-tangguh lah. Dapat peluang, dapat panggilan, pergi. Anak-anak yang ada tu adalah orang uruskan, insya-Allah. Jangan risau sangat. Kerisauan ni tak boleh selesaikan masalah kita. Tapi susunlah kerja dengan sebaik. Ada orang dah 2 kali tolak apa, tawaran pergi haji. Rugi orang ni. Lain lah kalau ada penyakit berat, ada apa. Tuan-tuan, cubalah ijaz untuk pergi haji, apa cara sekalipun. Ya, cari adik-adik ke, anak-anak yang tua untuk jaga, yang masih kecil ke. Carilah, mesti ada jalan keluar, insya-Allah. Jangan duk tangguh-tangguh, ya. Kerana kita tahu apa ujian yang akan lakukan pada akan datang. Kami suami isteri dah isi pun haji, alhamdulillah, syukur, tahniah. Ya. Jadi dikatakan di sini oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksud peningkatan kepada 700 kali ganda tu jihad yang Allah dengan pergi haji. Ini kata-kata yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Inilah kekuatan yang daripada tafsir Ibn Kathir, tuan. Ibn Kathir akan membawa pandangan-pandangan yang mentafsirkan ayat nombor satu sekali daripada ayat Quran sendiri. Cari semak dalam ayat-ayat Quran lain untuk menjelaskan maksud ayat yang sedang kita fokuskan. Kalau tidak ada, maka beliau akan ambil daripada hadis-hadis Nabi. Kalau tidak ada, beliau akan ambil pandangan-pandangan para sahabat. Kalau tidak ada, dia ambil pandangan para ulama. Ini metodologi yang terbaik, ya, Cikgu Rohaya, untuk mentafsirkan Quran. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Mentafsir Quran dengan menggunakan Al-Quran juga. Inilah pendekatan metodologi Al-Imam Ibn Kathir. Saya terangkan dekat awal ni, tahu kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir ni, ada kalam saya di bahagian awal ni, bagaimana cara membaca tafsir Ibn Kathir. Mereka yang pergi umrah bersama dengan kami di Zan Travel, kami akan adakan kuliah insya-Allah lepas raya nanti kita start memetik daripada kitab-kitab utama teras seperti tafsir Ibn Kathir ni. Kat awal ni mereka yang pergi umrah bersama kami akan ikut satu kursus untuk memahami tafsir, insya-Allah. Ya, jadi kita akan terangkan satu-satu. Tapi kalau tuan-tuan baca pun membantu untuk kita memahami ilmu tafsir. Tafsir tu maksudnya adalah menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu tafsir, ilmu yang menjelaskan kepada kita kaedah pentafsiran Al-Quran. Tafsir Quran adalah kitab menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Kerana tak semua makna yang kita terjemahkan tu betul. Ada terjemahan yang salah. Contohnya surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kitab-kitab terjemahan yang ada di tangan kita menterjemahkannya sebagai Maha Suci Allah. Padahal Tabarakalladzi bukan Maha Suci Allah. Maha Suci Allah tu maknanya Subhanalladzi, subhanallah, sabbahalillah, itu makna tasbih, menyucikan Allah. Tapi kalau Tabarakalladzi biyadihil mulk, maknanya Maha Berkat Allah. Maha Berkat tu merujuk kepada satu benda yang berkaitan dengan zat Allah yang Maha Agung, yang memberikan keberkatan. Tapi kalau sabbahalillah atau subhanallah, kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, kan lain tu. Gitu juga ada terjemahan, saat saya buat loan rumah, ada lebihan loan 30, boleh ke guna, kerana duit itu pinjaman. Saya faham maksudnya tuan-tuan buat pinjaman, buat dipanggil ni lah, ya, Islamic finance rumah kita, maka nilai yang diberikan tu lebih daripada kadar yang ditetapkan oleh pihak perumahan, maka ada sedikit rebate ke benda yang dipulang kepada kita, kan. Wang itu halal untuk kita gunakan bagi tujuan umrah, halal, kerana wang itu memang wang kita. Baik, nak tazih sebab mak saya meninggal di umrah bulan lepas. Tuan-tuan, mati ni berlaku di mana-mana saja. Ada orang meninggal dunia kat rumah tengah tidur, ada orang meninggal dunia kena sengat binatang, ada orang meninggal dunia dimakan harimau, ada orang meninggal dunia atas kapal, ada orang meninggal dunia tengah sembahyang, ada orang meninggal dunia sedang mandu kereta, ada orang meninggal dunia di Mekah, di Madinah. Ini tempat yang mulia untuk meninggal dunia. Kerana Sayyidina Umar sendiri berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti bi baladi rasulik. Sayyidina Umar berdoa supaya mati syahid dan matinya berlaku di Madinah, dan itu yang Allah telah makbulkan. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal dunia kat Madinah, mudah-mudahan mereka mendapat syafaat dan mendapat kemuliaan, dibangkitkan awal di akhirat nanti. Kerana penduduk Baqi', penghuni pukuran Baqi' adalah yang mulia-mulia, akan dibangkitkan ketika berlaku mahsyar nanti, yaumul hisab nanti. Jadi jangan takut sangat, ya, kematian berlaku di mana-mana, jangan trauma sangat. Mohonlah kepada Allah. Apakah doa yang terbaik untuk isteri yang sakit kanser? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izinkan saya untuk kita bincangkan satu topik yang lain nanti. Boleh,
Nanti kita bincang berkenaan penyakit rawatannya, apa yang saya faham daripada Quran, daripada hadis. Apakah zikir terbaik di bulan puasa, Ustaz? Zikir terbaik wahidah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya, zikir ni maknanya kita ingat pada Allah. Tasbih, kita mengucapkan, menyucikan Allah. Dan doa adalah untuk diri kita dan keluarga kita. Gabungkan semuanya sekali. Subhanallah ada, la haula wala quwwata illa billah ada, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ada, Allahumma salli ala Muhammad ada. Ya, apakah sukatan sakit yang bolehkan kita buka puasa? Sukatan sakit, apakah bentuk penyakit? Apa saja penyakit yang akan menyebabkan daripada prescription doktor bahawa kita kena makan ubat sebagai contohnya, atau penyakit yang memberi mudarat kalau kita tak berbuka. Ya, contohnya ada orang yang kena gastrik tahap ekstrim. Contohnya dia orang kena makan ubat-ubat tertentu mengikut jadual doktor letakkan, kalau tak mudarat pada kesihatannya. Ya, penyakit-penyakit yang dari sudut adatnya membahayakan. Kitab-kitab kat belakang ni, kitab-kitab rujukan. Baik, saya ada buat sedekah Jumaat. Syukur alhamdulillah, buat sedekah setiap hari, ya. Hari Jumaat tambah lagi sedekah, insyaAllah. Baik, jadi dalam ayat ni tadi menunjukkan kepada kita tentang kewajipan kita supaya melakukan satu ibadah ini kerana Allah SWT. Jangan buat satu ibadah ni kerana nak tunjuk-tunjuk pada orang, kerana itu namanya riak. Ya, DJ, ada masalah. Ada ayat lagi selepas ni kita nak bincang tau, tentang benchmark, satu yardstick, satu kayu ukur, bagaimana dapat menjadikan kita orang yang ikhlas dalam bersedekah ni sebagai contohnya dalam ibadah-ibadah lain. Kenapa sedekah ditekankan? Kerana sedekah ini yang paling besar ganjarannya, utamanya dalam kita berpuasa, dan ketika orang sangat memerlukan keuangan itu. Dan disebabkan kalau kita lihat tuan-tuan yang berkaskan, bila orang mati nanti, mereka dibangkitkan, mereka akan melihat pahala sedekah itu. Setiap orang minta untuk kembali ke dunia. Ya, kanak-kanak berusia 10 tahun atau akhir balik wajib puasa. Wajib puasa bila dia akhir balik. Tapi bila dia 7 tahun, kita galakkan dia puasa kerana kias kepada solat. 7 tahun kita galakkan dia puasa, bantu dia supaya dia dapat berpuasa daripada 7 tahun. 10 tahun kalau dia tak puasa, boleh rotan dia, supaya bagi peringatan. Jangan rotan depan orang ramai lah, bagi amaran ke, bagi tekanan kepadanya ke. Ya, 7 tahun kita pujuk, 10 tahun kita boleh hukum. Tapi kalau dia dah balik, wajib baginya puasa. Baik, ramai kalangan ustaz hanya ambil Islam tapi tolak politik. Tuan-tuan, ini menurut saya politik sebahagian daripada Islam. Cuma kecenderungan ni kita tak boleh nak elak lah. Ada orang cenderungnya lebih, ada orang dia tak berapa pandai berpolitik, dia tahu tapi secara prinsipnya dia tidak mampu jadi ke politik ni, maknanya menjadi ketua, leadership. Ada orang dia tak ada satu leadership. Ada orang Allah bagi dia kecenderungan. Begitu juga berlaku pada zaman sahabat dahulu. Begitu ramai puluhan ribu para sahabat yang masuk politik, yang directly involved dalam politik. Ada beberapa orang saja, yang lain berkecimpung dalam ilmu. Menunjukkan kepada kita ada keluasan dalam Islam. Ya, tidaklah yang meninggalkan politik, tak cakap politik tu benci pada politik. Tidak, tapi kita lihat ada orang lain ulasannya lebih baik daripada kita, maka biarkan mereka mengulas, kita sokong di belakang. Pembahagian ni kena ada. Kalau semua orang nak masuk di bidang sama, semua orang nak jadi doktor, siapa nak jadi nurse? Semua nak jadi pensyarah universiti, profesor, siapa nak jadi cikgu? Cikgu suruh rendah, tak ada pahala kat situ. Faham baik Jadi dalam bab politik ni, bukan kita tak ulas, tapi melihat kepada keperluan dan juga kemampuan. Ya, dan Allah jadikan manusia tu beza-beza. Baik, kembali kepada topik kita kat sini, iaitu galakan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Taala. Baik, jadi dalam apa yang dijelaskan kat sini, infak di jalan Allah itu keutamaan. Apakah infak di jalan Allah? Masjid, sekolah, mak tahfiz. Dan mak tahfiz, kalau ada yang memiliki mak tahfiz, ustaz, jasa kalian besar untuk mendidik anak memahami Islam, tapi tak diuruslah dia dengan betul. Ini teguran kerana Allah SWT. Dia ada pentadbiran yang betul, ada pengurusan yang betul, yang cekap. Kita ambillah cikgu-cikgu pencen yang pandai buat akaun tu untuk uruskan akaun mak tahfiz kita supaya tak jadi fitnah. Fitnah ni maksudnya fitnah ni maksudnya, tuan-tuan ni boleh kau sekalian, iaitu benda menimbulkan syak wasangka kepada orang. Dia tengok fulan tu, dia mak tahfiz, tapi ustaznya si tukar kereta je, kita dengar kadang-kadang. Kita tak masukkan siapa, sedangkan wang itu amanah untuk pengurusan sekolah.
supaya ada library-nya, mungkin ada aircon-nya, mungkin budak-budaknya. Macam semalam saya pergi ke satu tempat ketika melihat orang-orang buta, mereka perlukan mesin braille. Mesin braille ni tuan-tuan, nilainya macam sebuah komputer, lebih kurang RM5,000 ya. Tapi malangnya banyak sekolah-sekolah yang dalam ilmu khas ni, utamanya cacat penglihatan, mesin braille mereka pun tak cukup, tak ada. Sepatutnya cerita tentang Dajjal, ada ramai ulas tentang Dajjal, bagi mereka ulas lah. Saya nak ulas benda yang lain tuan-tuan. Ustaz, macam mana nak rawat diri, sifat malas, buat benda sunat tarawih, salat sunat sebagainya. Sis, semalam kita ada bincangkan perkara ni. Nombor satu sekali, kita kena bertaubat pada Allah. Kerana taubat itu akan membuang dosa-dosa yang belenggu kita untuk melakukan ketaatan. Nombor dua, tuntut ilmu. Nombor tiga, cari orang yang dalam bidang ni, yang minat kepada perkara-perkara kebaikan. Rajinlah ke masjid. Kalau kita ni sebagai contohnya lelaki, semayanglah berjemaah tu kat masjid. Kalau dekat pejabat kita tak ada masjid, nak turun susah, kita wujudkan satu tempat sudut untuk semayang berjemaah. Dengan cara demikian, kita akan lebih terbimbing untuk buat ketaatan. Dan banyaklah berdoa kepada Allah. Semalam kita ada belajar perkara-perkara berkaitan ni. Baik. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kita lihat sekarang perumpamaan ini menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali ganda. Kerana perumpamaan tersebut mengandungi isyarat bahawa amal salih boleh dikembangkan oleh Allah bagi para pelakunya sebagaimana pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Tumbuh subur bagi orang menanamnya di tanah subur. Dalam hadis telah diterangkan bahawa lipat gandanya kebaikan sampai 700 kali ganda. Tengok pendidikan yang disampaikan dalam tafsir Ibn Katsir ni. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih semua Fadli, terima kasih kerana share video ni kepada teman lain. Terima kasih mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu, kita tak mampu nak sampaikan ilmu, tapi kita manjakan ilmu supaya jadi panduan kepada orang lain. Alangkah ramainya kat luar sana yang dahagakan ilmu, yang perlukan pada satu bimbingan, panduan. Jadi kelebihan daripada tafsir Ibn Katsir ni, saya selalu sebut Ibn Katsir kecenderungannya untuk tafsir Quran tu, dia akan kutip mana-mana ayat untuk menyokong maksud yang dibawa oleh ayat yang kita sedang bincangkan. Ini namanya tafsir Quran dengan Quran. Kalau dah tak ada, barulah Ibn Katsir akan ambil daripada sabda-sabda Nabi, hadis-hadis yang menerangkan maksud ayat. Kalau tak ada juga, maka Ibn Katsir akan ambil kutip daripada pendapat-pendapat para sahabat menjelaskan maksud ayat. Ini kekuatan yang ada. Fazila, Supuria, Al-Masalah semua, Mani Talib, Ais Kacang, terima kasih semua, Azim. Waktu dalam perjalanan ke masjid, kita tahu orang nampak dan kenal. Apakah itu riak? Niat kita ikhlas. Tidak apa orang nampak itu. Kalau orang puji kita dan kita terdengar tanpa kita minta, itu satu hadiah daripada Allah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Dengar baik ya. Fudail bin Iyad berkata, seorang ahli tasawuf yang terkemuka, al-amalu li ajli nasi syirkun wa tarkul amali li ajlihim ria'un wal ikhlas ayyu'afiqallahu minhuma. Engkau beramal kerana manusia, namanya riya'. Engkau tinggalkan amalan kerana manusia, engkau beramalkan manusia, itu namanya syirik. Engkau tinggalkan amalan kerana manusia, namanya riya'. Ikhlas itu ialah engkau mengamalkan Islam tanpa pujian, tanpa mempedulikan pujian ataupun celaan manusia. Kita pergi masjid, orang tengok, Allah bagusnya fulan tu. Pergilah nak, kau tengok pakcik tu pergi masjid. Kita dengar dia kata gitu. Alhamdulillah, ada orang yang terkesan dengan apa yang kita buat. Mudah-mudahan jadi jariah juga. Paduan kopiah ni kat mana beli, saya pun tak ingat kat mana saya beli. Kat masjid mana, masjid India kot. Kalau kita baca tafsir dengan Ustaz, boleh ke Ustaz? Boleh. Ada ilmu yang kita kena talaki dengan guru. Contohnya tajwid. Itu kena baca tajwidul huruf tu, kena dengar imam baca macam mana. Basicnya tajwid ni kena belajar. Ada perkara yang tidak perlu pada guru. Contohnya kitab sirah. Contohnya kitab tafsir ini mudah untuk dibaca, mudah faham. Ada ilmu yang memerlukan kepada sanad. Perlu talaki musyafah di hadapan guru, tapi kebanyakannya tidak. Kadang-kadang kita baca, kita tak faham, kita boleh tanya pada mereka yang ahli. Saya takut saya tak diterima sebab saya buat banyak dosa. Tahniah saudara, usahalah teruskan ibadah kita walaupun ada perasaan macam tu. Jangan kita terlalu biarkan perasaan itu mengganggu kita, kerana dalam ibadah ni ada dua. Kita kena mengharapkan daripada Allah, maksudnya takut tak diterima oleh Allah. Namanya rajak dengan khauf. Dua-dua itu kena seimbang. Kalau takut sangat tak boleh, berharap sangat pun tak boleh. Tak apa, kau buat dua maksiat ni, besok kau taubatlah, Allah akan terima taubat. Ini terlalu yakin pada pengampunan Allah, tak boleh. Takut sangat pula macam mana? Allah, saya takutlah nak semayang, takut ibadah saya dulu menghalang penerimaan semayang di sisi Allah. Langsung dia tak semayang pun tak boleh.
Kita kena buat dua-dua sekali. Ibaratnya macam orang berniaga lah. Saya suka bagi contoh ni, kerana ramai yang nak mula berniaga. Kita berhutang dengan seorang. Contohnya lah, dekat raya ni, kita hutang dengan dia baju, ada kredit yang kita perlu bayar. 100 ribu lah contohnya. Tapi kerana musim perayaan ni, baju yang tertentu mendapat sambutan, kita berkata pada orang hutang, tuan tolonglah, boleh tak delaykan sikit hutang saya ni? Daripada 30 hari jadikan 60 hari, boleh tak? Lepas raya besok saya bayar. Tapi sekarang ni saya nak bayar untuk baju-baju yang macam ni. Maknanya yang telah outstanding tu tolong tangguhkan, boleh tak? Dia kata, oh, 100 ribu banyak sangat. Tak apalah, saya bagi awak wave sikit 50 ribu untuk tangguhkan 60 hari. Tapi 50 ribu awak kena bayar lah. Tentulah peniaga yang mahir, dia akan buat begitu. Dia akan bagi kemudahan kredit kepada orang yang diyakininya, yang mempunyai potensi dan telah membuktikan kemampuannya sama ni. Maka begitu juga dalam kita beribadah dengan Allah. Kesungguhan kita yang lalu, ikhlasan kita, Allah Maha tahu. Jadi kita meneruskan ibadah macam biasa walaupun kekurangan-kekurangan berlaku, dan kita berusaha untuk taubat kepadanya. Ya. Maksud saya salat buat, tapi dosa pun saya buat. Teruskan salat dan berusahalah untuk melihara diri melakukan dosa, bertaubat, bersifar, membalikan hak kepada orang yang punyanya. Kita buat semua sekaligus. Jangan buat satu tangguh yang lain. Puan, apa yang tanya kitab belakang tu dah baca ke tuan? Kita dalam belajar ilmu pun, kita bukan kena baca. Boleh baca semua satu nikmat lah. Tapi tak ada orang buat begitu pun. Membaca tu maknanya merujuk. Banyak benda kita dah tahu kan. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar tafsir, saya tahu semua ni. Maka saya akan cari benda yang saya tak tahu. Macam tu maksudnya. Awak jumpalah mana-mana doktor pakar pun, tak ada doktor pakar yang baca kulit ke kulit dan memahami semuanya. Ya, mereka akan baca mana mereka perlu tahu. Sebab ada sebahagian yang kita dah tahu. Faham ke? Bukan marah tau, nak bagi tahu. Jadi kalau kita mengatakan kerana kita kena baca semua, itu tak ada siapa boleh buat begitulah. Melainkan manusia maksum saja. Kita memiliki kitab untuk jadi rujukan. Boleh baca alhamdulillah, tapi kita skip benda yang kita dah tahu. Macam tu Dan kita menghargai kitab kerana ada satu ilmu yang kita nak dapat daripadanya. Mungkin kita tengok satu kitab dekat library kan, baguslah buku ni, satu benda ni saya tak tahu. Rupanya ada ilmu ni Rupanya digalakkan kita untuk melihara ayam warna putih, ada setengah hadis mengatakan keberkatan. Oh, kat sini kita beli kitab itu, yang lain kita tahu belaka dah. Macam tu Sebab ada orang kadang dia tak faham, dia kata buku kena baca, kena ada guru. Ini orang jahil sebenarnya cakap begini. Baik tuan ni mulia kat Allah sekalian. Jadi ayat ini menerangkan tentang keperluan kita dalam hidup ini supaya melakukan infak. Melakukan infak itu adalah bukti kita yakin dengan Allah Taala. Dan perkataan sedekah itu merujuk kepada perkataan saddaqa yusaddiqu. Saddaqa yusaddiqu itu maknanya kita membenarkan. Jadi sadaqatun, sedekah ni berarti kita membenarkan apa yang Allah janjikan itu walaupun kita tak nampak. Dan orang ni bila mati, antara benda yang dia ralat, dia sesal tak lakukan ketika di dunia iaitu sedekah. Maka itu yang Allah jelaskan di hujung surah Al-Munafiqun. Fa asaddaq wa aku minas salihin. Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku boleh melakukan infak. Aku melakukan sedekah. Dia tak minta kembali ke dunia untuk sembahyang tahajud, untuk bertasbih, untuk membaca Al-Quran. Itu semua memang ada dosa, ada pahala yang besar di sisi Allah. Tapi diminta untuk kembali ke dunia begitu yang sedekah. Kerana sedekah itu yang paling jelas rewardnya di akhirat di sisi Allah SWT. Returnnya yang didapat. Umpamanya seorang itu ketika dia melakukan sedekah itu, dia memiliki seekor anak unta yang kecil, tiba-tiba dia jumpa semula besar macam dinosaur. Besarnya unta itu. Unta ni kalau besar-besar betul maka itu yang diumpamakan dalam hadis bahawa sedekah ni mempunyai balasan yang paling besar di sisi Allah dengan syarat dia ikhlas. Ikhlas ni dah tak menunjuk pada orang lah. Orang yang melakukannya kerana Allah tahu, orang melakukannya kerana manusia pun tahu dalam hatinya. Tak perlulah kita beritahu kepada dia. Ya, kerana ini fitrah. Kalau kita buat satu benda tu kerana Allah, kalau boleh kita nak sembunyikan, macam para sahabat, saya pernah baca hadis ketika mereka berjalan pergi peperangan Zatul Riqa namanya. Sahabat-sahabat tak ada wang untuk beli kasut, mereka terpaksa ambil pakaian-pakaian untuk balut kaki jadi stokin. Kemudian terbuka, berhenti, pakai balik semula. Panasnya padang pasir. Lalu seorang daripada mereka bercerita, seperti itu tiba-tiba dia terhenti. Abu Musa Asy'ari menceritakan, kemudian dia stop. Maka ulasan daripada para ulama hadis macam Ibnu Hajar Al-Fathul Bari adalah menunjukkan kepada takutnya para sahabat musnah amalan mereka kerana menceritakan kebaikan mereka buat untuk Islam. Dia terhenti cerita kat situ, setakat tu saja hadis itu.
Kerana dia tersentak dan terkejut dan terasa berani yang aku cerita benda ni nanti tak ada pahala di sisi Allah, dia pun stop kat situ. Ni kesungguhan mereka dalam menjaga hati supaya ikhlas. Ya. Jadi keikhlasan ini kita tak perlu berdebat lah. Ada orang dia buat, nanti dijawablah depan Allah. Dia buat tu kerana Allah ke kerana manusia. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa ada seorang lelaki menginfakkan seekor unta yang hidungnya telah diberi tali di jalan Allah. Nabi bersabda, ta'tiyana yawmal qiyamati bi 700 naqatin makhtumatin. Pasti engkau datang pada hari kiamat nanti dengan 700 unta yang telah ditali di hidungnya. Dan diriwayatkan oleh Muslim dan juga An-Nasa'i. Dalam hadis ini mengatakan seorang lelaki datang jumpa Nabi bawa unta yang paling disayanginya. Kerana unta ni kalau nak tebuk hidung dia, ia satu benda yang sukar. Maknanya memerlukan masa, dijinakkan. Unta ni binatang yang macam buas, tuan-tuan. Tuan-tuan tentu pernah tengok kan, unta ni kalau marah sangat, dia punya mulut yang besar tu, dia gigit orang, dia boleh campak kan, macam dinosaur, tuan-tuan. Dan dia boleh gigit tangan ni sampai hancur tangan kita ni. Unta ni pendendam, tuan-tuan ni. Saya ambil amalan di kitab, macam mana ya tanpa guru. Boleh kan? Bila kita baca ada sanadnya, ada penilaiannya, macam kitab ni kan, ada sebut Imam Muslim, Imam Ahmad. Boleh lah amalkan. Boleh, tak ada masalah. Yang paling baik kita tanyalah dengan guru, terutamanya kalau amalan itu nampak janggal dan pelik. Ya. Jadi kita tanyalah kepada guru, mungkin ada penjelasannya. Tapi selagi dia ada sanad dan penjelasan, bila kita baca dari kitab-kitab, boleh kita amalkan. Zikir ke, doa ke. Ya, belajar dengan guru itu lebih utama. Tapi tidaklah bermakna menghalang kita tak boleh baca kitab. Ada orang kata, tak boleh baca kitab, kena ada guru semua. Tuan-tuan, Quran ni kita boleh baca sendiri kan? Apa salah buku kita tak boleh baca? Ya, orang ni momok orang kita supaya kena ada sanad, yang semua kena ada guru. Bila engkau boleh jumpa guru untuk belajar semua kitab ni? Ada tak agak-agak semua guru tunggu duduk engkau untuk belajar? Jangan jadi jahil sangatlah tuan-tuan. Kita ada benda yang kita belajar asas, lepas tu kita teroka sendiri. Apa benda yang menghalangnya pula? Tak gurunya pula deskripsinya kena macam ni, kena warak. Siapa yang menilai diwarak? Tahu ke kau diwarak di hadapanmu sentiasa? Saya kenapa tuan-tuan? Saya kena masih tegur benda ni, jadi taksub tau, fanatik. Guru tu mesti serban, jubah, mesti begini penampilan dia. Kalau tak baca tak boleh jadi guru lah. Siapa cakap dengan kau begitu? Adakah payah menjadi ukuran kepada orang? Dan siapa yang layak nilai dia sebagai saleh, warak, alim dan sebagainya? Engkau orang biasa boleh menilai orang tu alim, warak dan sebagainya. Mana kau tahu? Yang menilai doktor. Orang biasa tak boleh nilai doktor tu hebat ke tidak, kan? Orang yang menilai seorang dalam bidangnya. Engineer, dia hebat betul. Padahal dia bukan engineer, dia adalah seorang technician saja. Bergaya macam engineer. Kau tak tahu apa-apa, kau jadi engineer. Maka gitulah dalam hidup ni. Baik. Saya tegur tuan-tuan, benda-benda ni orang muda. Kan terlalu terikut orang, nampak serban, jubah je, orang alim lah tu. Tak. Bukan begitu cara kita menilai orang alim. Cara menilai orang alim ni, dia belajar kat mana, siapa yang boleh beritahu kita tentang pelajarannya, orang yang sama dengannya. Macam kita jumpa doktor kan, doktor perubatan yang hebat-hebat itu, belajarnya jauh, pengalamannya banyak, barulah dia boleh dipostingkan di tempat-tempat tertentu. Tapi dalam bidang agama ni, masing-masing boleh bercakap tentang Islam asalkan dia berserban berjubah. Begitu. Mana boleh begitu tuan-tuan? Dia kan ada cara belajar juga, bukan teroka itu, teroka ini, kok suka bercakap. Kena ada panduan. Kena belajar bahasa Arab asasnya. Kalau tak ada bahasa Arab, macam mana kau nak baca kitab-kitab Arab? Ya, kita belajar kat universiti dan juga pondok ke, ataupun belajar kat mana tempat, Yaman ke, Saudi ke, Jordan ke, Mesir ke, Syria ke, Iraq ke, Algeria ke, Morocco ke, semua ni negara-negara para sahabat pernah hadir dahulu. Gitu. Jadi kita belajar bahasa Arab ni kuncinya. Saya tinggal nak beri tafsir Ibn Katsir. InsyaAllah boleh beli daripada Ummu Fatih, masuk kat Telegram sahabat Ustaz Zazan, yang telah diberikan linknya tadi, maka boleh order kat situ. Penting untuk memiliki tafsir ni. Jadi tafsir ni telah pun diterjemahkan bahasa Melayu seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Ustaz saya tahu terlintas perkara-perkara ujub tanpa niat pun, apakah itu dikira berdosa. Bila kita terniat satu benda yang mengagum diri kita sendiri, namanya ujub. Hebat aku lah yang pertama datang sembahyang subuh. Akulah yang buat begini. Itu namanya ujub. Ujub ni kagum pada diri sendiri. Kita taubat pada Allah, istighfar. Itu dosa yang bersifat dalaman. Taubat pada Allah. Okey. Terima kasih ya. Kita teruskan baca sikit lagi ya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam mudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila ma syaa Allah, yaqulullah illa saum fa innahu li wa ana ajzi wa yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajri wa li sa'im farhatun li fitrihi wa farhatun li liqa'i rabbi wa la khalufan li sa'imi atyabu 'inda Allah min misk
As-sawmu junnatun, as-sawmu junnatun. Setiap perbuatan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan sampai 700 kali ganda. Termasuk sedekah yang kita sedang bincangkan ni. Melainkan puasa. Puasa Allah beri lebih daripada itu. Kerana orang yang puasa tu meninggalkan syahwatnya, makan minumnya hanya mata-mata kerana Allah. Bagi orang berpuasa itu, Allah menyukai, mencintainya lebih daripada yang lain. Kerana mulut orang puasa itu sendiri adalah satu haruman di sisi Allah SWT. Dan orang puasa itu mendapat dua kenikmatan. Satu, ketika berbuka puasa, dan satu, ketika bertemu dengan Tuhannya. Puasa juga merupakan benteng daripada melakukan maksiat. Jelas para ulama', hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan puasa. Tapi dalam masa yang sama, ada ibadah juga yang dilipat gandakan besar. Satu jadi 700. Nak tak tuan-tuan? Tuan-tuan masuk duit RM100 kali dengan 700. Jadi berapa? 7 juta. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tapi bicaranya hanya difahami oleh orang yang ada iman dalam dirinya. Kalau orang kebendaan, apa ni tak nampak aku lah. Aku nak masuk investment lah. Masuk skim riba. Akhirnya kena tipu. Tuan-tuan ni boleh kebahas sekalian ya. Jadi orang beriman didengar jaminan daripada Allah ni macamlah seorang pekerja mendengar jaminan daripada bosnya yang jujur, amanah, dermawan. Semua kebaikan daripadanya, kata Imam Ghazali sebagai contoh kan. Kita bekerja dengan seorang majikan, orangnya saleh, baik, dijanji ditunaikan. Banyak pekerja dapat manfaat, dapat kebaikan daripadanya, janji-janji ditunaikan. Dia berjanji pula dengan kita, "Ingat Mat, aku nak bagi kau begini-begini Mat. Tahun ni kau dapat gaji 10 kali ganda Mat. Kau dapat bonus Mat. Aku hantar kau pergi umrah Mat." Kita pun yakin pasal banyak orang yang telah melalui pengalaman itu. Kita pun bersungguh-sungguh buat apa yang dia katakan itu. Kerana kita yakin pada janjinya. Itu majikan manusia. Entah esok lusa dia mati, tapi kita tetap yakin. Bagaimana pula Allah? Allah yang menjadi memberi nikmat kepada kita bagai-bagai. Jadi takkanlah kita masih lagi sangsi. Jadi Allah menjanjikan ini semua, kita buat yang sebaik mungkin. Habis Zaz, apa tu? Ustaz Fatin, Alhamdulillah. Saya memang tengah usaha cari moderator ni. Saya belum pandai. Tengok pattern, study. Tak pandai-pandai lagi tuan-tuan. Kena tanya kat orang muda. Nanti saya tanya Jok Paris. Nanti ajar saya macam mana supaya kita boleh ada moderator, boleh interaksi bersama kat sini. Terima kasih tuan. Saya nak berhenti dah kat sini. Nanti kita sambung lagi bincangan tentang kewajipan melakukan ibadah ni biarlah kerana Allah. Dan saya nak cerita pada tuan-tuan seorang bernama Da'laj yang orang terkencing melihatnya. Nak dengar tak cerita ni? Seorang masuk masjid terkencing melihat Da'laj. Siapa Da'laj ni? Dia seorang ahli hadis yang terkemuka di Baghdad. Banyak kita hadis muatkan namanya sebagai mata rantai sampai kepada Rasulullah. Kenapa orang lihat dia sampai terkencing? Ada kaitan dengan sedekah yang saya nak cerita pada tuan-tuan. InsyaAllah pagi esok kita cerita tentang ulama yang terkemuka ini, apakah peranannya dan bagaimana dia boleh menyebabkan ketakutan dalam hati seorang sampai terkencing orang itu dalam masjid. Ya. Live saya setiap hari tu. Setiap hari lepas subuh insya-Allah pukul 7 pagi. Ya, 7 pagi kita ada kuliah sepanjang Ramadan ini insya-Allah. InsyaAllah doakan saya mudah lepas raya besok kita boleh teroka lagi kitab tafsir ni. Mereka tafsir Ibn Katsir ni. Hadiahkan untuk orang kita sayang, hadiah untuk sekolah anak kita, pejabat, nasib, surau dan sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Tiada nikmat lebih besar daripada memahami kalam Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih pada yang hadir semua. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada waktu ni, saat yang kita habiskan bersama-sama, semuanya pahala, memberatkan timbangan amalan saleh kita di akhirat. Sekian, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa tuan-tuan, like saya di TikTok, share program kita ni, mudah-mudahan itu menjadi sebab manusia dapat hidayah. Jangan lupa tolong share pada teman kita. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrina wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridha anna. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعطي من تشاء منهم وتمنع من تشاء فاغفر لنا وارحمنا برحمة تغننا رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Taqallahu minna minkum. Jumpa lagi besok insya-Allah. Terima kasih Syam Anis, Ian. Terima kasih Naizatul Akma, terima kasih Syamsul Bahri, terima kasih semua, Red Roses, terima kasih Kuantan, Naizat, terima kasih Hakim,
Terima kasih Yuk Paris, Nuaina. Terima kasih Salvia. Maaf tak sempat nak sebut nama semua MC. Terima kasih kerana share pada teman kita yang lain. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah.